Cari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, rentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience. Ikatan Nasional itu majoriti kukuh dan meyakinkan. Dan politik untuk negara. Kita sedang buat perubahan ini. Sumpah saya Budaya membentuk satu pakatan. Salam sejahtera, bertemu kembali edisi khas mingguan 028. Saya Zawaz Yusof, antara paparan menarik sepanjang minggu ini. Secara moralnya, Perikatan Nasional telah tumbang. Najib bersoal proses buka sidang Parlimen. Hishamuddin tawar diri ganti Mahyadin. Assalamualaikum dan salam bahagia. Jawatan Kuasa Perundangan Pakatan Harapan PH rayu Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Ahmad Shah mengesahkan sama ada keingkaran Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Mak Yassin untuk segera mengadakan sidang Parlimen disokong oleh majoriti ahli Parlimen. Jawatan Kuasa itu merayu Yang di-Pertuan Agong dalam melaksanakan budi bicara baginda menurut perkara 43 Perlembagaan Persekutuan untuk mengesahkan sama ada keingkaran Perdana Menteri itu disokong oleh majoriti MP. Katanya sekiranya Perdana Menteri tidak mempunyai sokongan majoriti ahli Dewan Rakyat, maka adalah jelas bahawa Perdana Menteri tidak lagi mendapat keyakinan majoriti yang mewajarkan YDPA melaksanakan budi bicara baginda di bawah perkara 43 Perlembagaan Persekutuan untuk meminta Mahyadin meletakkan jawatan sebagai Perdana Menteri. Menurut jawatan kuasa itu, penolakan untuk menamatkan darurat dan memanggil segera sidang Parlimen oleh Perdana Menteri dan kabinetnya adalah satu penderhakaan kepada Daktari Baginda dan penghinaan kepada institusi Yang di-Pertuan Agong, Majlis Raja-Raja Melayu dan Parlimen. Darurat yang berkuat kuasa dari 11 Januari lalu dan dijangka berakhir pada 1 Ogos tertakluk kepada perubahan dan kemungkinan untuk dilanjutkan. Pada 16 Jun lalu, Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah menzahirkan pandangan bahawa persidangan Parlimen perlu diadakan secepat mungkin. Baginda pada bulan Februari juga menitahkan bahawa Parlimen boleh bersidang semasa darurat namun tidak diendahkan oleh Kerajaan Perikatan Nasional. Timbalan Presiden Parti Amanah Negara Amanah Datuk Seri Salahuddin Ayub berkata, secara dasarnya Kerajaan Perikatan Nasional PN sudah tumbang kerana mereka tidak lagi dapat bersama dalam satu gabungan. Malah pembangkang menganggap secara moralnya Kerajaan PN tumbang kerana desakan terbaru yang dilakukan oleh UMNO. Katanya apabila majoriti yang membentuk mereka di Parlimen itu diganggu oleh UMNO dan telah 2 kali mengisytiharkan diri untuk menarik diri, Kerajaan PN sudah tiada sebenarnya. UMNO berpendirian tegas mendesak kerajaan menghormati titah Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Raja-Raja Melayu supaya sidang Parlimen dilaksanakan dalam tempoh 14 hari daripada tarikh kenyataan dikeluarkan parti itu pada Isnin. Sebelum ini, Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata kegagalan kerajaan melaksanakan titah Yang di-Pertuan Agong dianggap satu bentuk penderhakaan dan tidak menghormati institusi Raja-Raja Melayu. Salahuddin yang juga ahli Parlimen pulai menambah kerajaan PN kini hanyalah diselamatkan oleh darurat dan sepatutnya menjunjung titah Seri Paduka Baginda dengan menyegerakan pembukaan Parlimen. Mengulas isu sama, Pengarah Komunikasi Parti Keadilan Rakyat PKR Fahmi Fazil bersependapat mesej yang disampaikan oleh Ahmad Zahid itu petanda serius dan kerajaan pimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin seharusnya tidak berlengah untuk membuka Parlimen. Sementara itu, dalam perkembangan sama, bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak meminta pihak yang pernah mentadbir negara perlu memahami proses Parlimen bahawa peraturan memberi notis 28 hari sebelum Parlimen memulakan persidangan boleh diketepikan di bawah peraturan mesyuarat 9/2/A. Dia berkata perkara itu juga tidak menjadi masalah sekiranya kerajaan tidak mahu menggunakan peraturan mesyuarat sedia ada untuk mengetepikan tempoh minimal notis 28 hari. Ahli Parlimen pekan itu turut berkata
tidak kira kerajaan mempunyai kuasa penuh darurat atau tidak jika sesebuah kerajaan tidak mampu mengatasi segala isu perundangan dan peraturan yang ditetapkan sendiri bagi menurut titah Majlis Raja-Raja untuk menghadapi keadaan amat kritikal pada rakyat, jangan diharap dapat menyelesaikan masalah rakyat atau mentadbir negara dengan baik. Isnin lalu, UMNO melalui Presidennya Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi mendesak kerajaan menghormati titah Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Raja-Raja Melayu agar memanggil sidang parlimen dalam tempoh 14 hari daripada tarikh kenyataan dikeluarkan. Kenyataan itu sebagai respon kepada Menteri Wilayah Persekutuan Tan Sri Anwar Musa yang berkata pihak yang pernah mentadbir negara sepatutnya memahami proses bagaimana urusan memanggil sidang parlimen. Mengulas lanjut, Najib turut mempersoalkan mengapa kerajaan tidak boleh mengetepikan notis 28 hari untuk bersidang, sedangkan seperti di dalam ordinan darurat mereka boleh mengambil alih kem program latihan khidmat negara PLKN dan kem wawasan serta menggantung akta keuangan untuk membenarkan perbelanjaan sesuka hati. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Mat Yassin memberi gambaran bahawa pilihan raya umum ke-15 PRU15 akan berlangsung pada akhir tahun ini, iaitu selepas belanjawan 2022 dibentangkan. Ketua Parti Peribumi Bersatu Malaysia Bersatu bahagian Air Hitam, Datuk Osman Sapian yang mendedahkan perkara itu berkata, gambaran berkenaan diberikan Muhyiddin ketika mesyuarat Bersatu Johor yang berlangsung secara maya pada 16 Jun lalu. Bekas Menteri Besar Johor itu berkata PRU15 dapat dilaksanakan seandainya belanjawan 2022 di peringkat persekutuan dan negeri-negeri selesai dilakukan. Katanya kemungkinan besar PRU akan diadakan pada akhir tahun ini sama ada November atau Disember. Malah tiada yang mustahil kerana ada pilihan raya umum PRU sebelum ini dilakukan selepas belanjawan diumumkan. Selain itu katanya Bersatu dan Perikatan Nasional PN juga telah diarahkan untuk melakukan persediaan menjadikan bahan-bahan pilihan raya untuk diedarkan ke bahagian-bahagian. Tambah beliau, parti sudah bersedia pada bila-bila masa untuk menghadapi PRU. Persediaan itu bermaksud memperkukuhkan lagi gerak kerja dan memperbaiki kelemahan. Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Datuk Seri Muhammad Azmin Ali dilihat terus menjadi sasaran ekoran memuat naik video yang menunjukkan dia sedang buat kerja. Malahan rata-rata warganet dalam reaksi mereka mengecam Ketua Penerangan Perikatan Nasional PN berkenaan dengan mengaitkan pertambahan banyak kes baharu COVID-19 yang kebanyakannya berpunca dari tempat kerja. Orang ramai dilihat menyuarakan rasa kecewa apabila banyak kilang dan premis perniagaan masih beroperasi walaupun negara dalam pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP 3.0. Untuk rekod kluster di tempat kerja terus mencatatkan peningkatan dan Kementerian Kesihatan KKM mengesan sebanyak 1,328 kluster setakat minggu lalu. Daripada jumlah kluster yang dikesan itu, sebanyak 624,246 individu sudah disaring dalam kluster berkenaan dan daripada jumlah itu, 147,040 kes dilaporkan positif COVID-19 dengan kadar positif sebanyak 23.6%. Dedah Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah 14 Jun lalu. Sehubungan itu, ramai berharap program imunisasi industri COVID-19 kerjasama awam swasta PIKAS yang dilancarkan 16 Jun lalu untuk kalangan pekerja memberikan tempoh berkurung di rumah tidak dilanjutkan. Tidak kurang juga warga net yang mengingatkan Azmin agar tidak lagi melakukan pendekatan separuh masa ketika negara di bawah perintah total lockdown bagi memastikan krisis COVID-19 benar-benar diperangi. Untuk rekod setakat ini, sektor perkilangan melaporkan jumlah kes tertinggi dalam kategori kluster tempat kerja, iaitu sebanyak 95,156 kes membabitkan 639 kluster. Terkejut dengan kenyataan Menteri Penyelaras Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan Khairy Jamaluddin mengatakan bahawa vaksinasi bukanlah penyelesaian yang terjamin untuk pandemik COVID-19. Setiausaha Agong DAP Lim Guan Eng tampil membidas dan menegaskan bahawa vaksinasi masih merupakan jalan keluar yang terbaik daripada pandemik COVID-19. Beliau turut menegur tindakan Khairy yang cuba menyalahkan negara lain bahawa mereka memborok vaksin, wahal Khairy sendiri sambil lewa untuk mendapatkan tempahan vaksin itu. Menurutnya, banyak negara telah dibuka semula kerana kejayaan program imunisasi mereka sehingga dapat dilihat stadium bola sepak dipenuhi orang ramai menyaksikan kejuaraan bola sepak. Katanya lagi, Khairy telah menyalahkan negara-negara barat kerana membolot bekalan vaksin yang berlaku di atas ketidakcekapan Kerajaan Perikatan Nasional untuk mendapatkan vaksin segera. Namun masalah seperti itu nampaknya tidak dihadapi Singapura dan Indonesia.
Adakah Khairi ingin mengatakan kepada rakyat Malaysia bahawa kita mungkin membelanjakan RM5 bilion dengan sia-sia untuk mencapai sasaran vaksinasi 80% penduduk menjelang 31 Disember nanti? Soalnya, pada masa sama Lim menegaskan bahawa Khairi perlu menjelaskan secara terbuka kenyataannya dalam webinar yang dianjurkan oleh Oxford and Cambridge Alumni Network Malaysia pada 16 Jun bahawa imuniti kelompok bukanlah penyelesaian. Sementara itu, Ahli Parlimen Padang Rengas Datuk Seri Muhammad Nazri Aziz mendesak Biro Disiplin dan Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO menyiasat Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi dan diambil tindakan tata tertib susulan terdapat 3 bukti jelas menunjukkan beliau melanggar ketetapan parti. Ujarnya bukti pertama adalah beliau bertindak mengutuskan surat menyatakan sokongan ke semua Ahli Parlimen Barisan Nasional untuk memilih Ketua Pembangkang Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri baharu kepada Yang Di-Pertuan Agong tahun lalu tanpa pengetahuan majoriti Ahli Parlimen berkenaan. Manakala kedua pula ada kesahihan rakaman audio perbualan beliau dengan Anwar berkaitan Perhimpunan Agong UMNO 2020, sedangkan keputusan sudah menetapkan pendirian No Bersatu, Parti Pribumi Bersatu Malaysia, No Anwar dan No DAP, katanya dalam satu kenyataan. Bukti terakhir pula adalah tindakan terkini beliau yang memberi kata dua kepada Kerajaan Perikatan Nasional bagi mendesak sidang parlimen dibuka dalam tempoh 14 hari tanpa merujuk kepada MKT dan ahli-ahli UMNO terlebih dahulu. Beliau berkata demikian bagi mengulas tindakan Ahmad Zahid mengemukakan pendirian tegas UMNO mendesak kerajaan menghormati titah Yang Di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu akan memanggil sidang parlimen dalam tempoh 14 hari daripada tarikh 21 Jun. Menteri Luar Negeri Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein akan membuat laporan polis susulan sebaran sepucuk surat yang mendakwa kononnya beliau menawarkan diri sebagai Perdana Menteri. Beliau berkata laporan polis itu akan dibuat supaya siasatan segera dapat dilakukan bagi mengenal pasti dalang di sebalik tindakan yang disifatkan sebagai amat tidak bertanggungjawab itu. Rabu lalu tular surat palsu bahawa Hishamuddin yang juga merupakan Ahli Parlimen Sembrong didakwa menawarkan diri beliau sebagai Perdana Menteri bagi menggantikan Tan Sri Mahiyadin Yassin. Berikutan itu, pasukan penyokong Hishamuddin H2O tim di Twitter memaklumkan bahawa surat tersebut bersifat fitnah dan bertujuan untuk mengelirukan pandangan umum. Antara inti parti surat tersebut menyatakan bahawa Majlis Tertinggi Barisan Nasional BN mencalonkan Hishamuddin sebagai Perdana Menteri selain senarai jemaah menteri daripada UMNO, Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu, MCA, Parti Warisan Sabah Warisan, Gabungan Parti Sarawak, GPS turut disertakan. Surat berkenaan dipercayai tersebar di media sosial termasuk di aplikasi WhatsApp. Antara lain turut menamakan Datuk Seri Muhammad Azmin Ali sebagai timbalan Perdana Menteri. Pada 10 Jun lalu, Hishamuddin diheret dalam permainan politik kotor apabila difitnah akan menggantikan Mahiyadin sebagai Perdana Menteri. Sekian edisi khas mingguan kali ini. Teruskan bersama kami setiap hujung minggu untuk mendapatkan berita politik terkini tanah air. Jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum. Salam sejahtera.